Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nuridiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Pelancaran satelit komunikasi ke-8 negara Miasat 3D oleh Miasat Satellite System Berhad di French Guiana, Amerika Selatan pagi tadi merupakan sejarah kejayaan telekomunikasi negara. Miasat 3D yang dibangunkan dengan kos 1.2 bilion ringgit itu membolehkan rakyat Malaysia menikmati internet berkelajuan tinggi tidak kira di bandar maupun kawasan pedalaman menerusi perkhidmatan jalur lebar satelit Connect Me Now Miasat. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentek, optimis pelancaran Miasat 3D akan menyokong pelan jalinan digital negara jendela bagi menawarkan liputan meluas dan pengalaman jalur lebar lebih baik. Gempa di Afghanistan dianggarkan 2,000 rumah musnah. Menurut penyelaras kemanusiaan PBB ke Afghanistan, Ramiz Alakbarov, usaha mencari mangsa tertimbus juga sukar. Ia berikutan kekurangan jentera dan penggali. Gempa berukuran 5.9 pada skala Richter yang melanda wilayah sempadan terpencil di Afghanistan itu semalam disifatkan paling dahsyat sejak 2002. Angka kematian mencecah 1,000 orang. 1,500 lagi cedera. Sementara itu, jumlah korban akibat gempa di Afghanistan belum dikenal pasti sepenuhnya. Ia susulan terdapat mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan. Perkara itu dinyatakan Ketua Jabatan Penerangan dan Kebudayaan Wilayah Paktika, Muhammad Amin Huzaifah. Beliau menjangkakan angka kematian akan terus meningkat. Persatuan Kebajikan terbesar di Pakistan, Yayasan ADHI dalam pada itu menghantar 4 buah ambulans dan pasukan penyelamat ke Afghanistan sejurus kejadian gempa bumi. Menurut Pegawai Kanan Yayasan Saad ADHI, ambulans berkenaan dihantar terus ke kawasan yang terkesan. Pusat Pemantauan Geologi Amerika Syarikat merekodkan pusat gempa bumi 44 km dari Bandar Khos berhampiran sempadan Pakistan. Gegaran turut dirasai di Pakistan dan India. Pemimpin-pemimpin G7 yang bersidang di Jerman akan mengumumkan tindakan selanjutnya bagi memberi tekanan ke atas Rusia susulan operasi ketenteraan yang dilaksanakan ke atas Ukraine. Menurut pegawai tertinggi Amerika Syarikat, 1 kertas cadangan akan dibentang pada persidangan itu. Tambah beliau, Presiden Joe Biden akan terbang ke Bavaria Sabtu ini bagi bertemu pemimpin dari 7 negara tersebut. Selepas itu, Biden akan ke Madrid bagi menghadiri persidangan seterusnya bersama Sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara minggu seterusnya. Negara-negara Eropah kini berdepan gelombang terbaru COVID-19 subvarian Omicron dengan kes harian mula menunjukkan peningkatan. Subvarian Omicron BA4 dan BA5 dikatakan lebih pantas menular dan mula dikesan pada Mei lalu di Portugal. Menurut Kementerian Kesihatan Itali, 62,700 kes direkodkan di Rom Selasa lalu, hampir 2 kali ganda berbanding minggu sebelumnya. Sementara Jerman melaporkan lebih 122,000 kes dan Perancis lebih 95,000 kes, jumlah harian tertinggi sejak April lalu. Di Britain, kes meningkat 7 kali ganda, namun Pejabat Statistik Kebangsaan memaklumkan hanya 3.3% kes kematian dicatat di England dan Wales. Sejenis virus polio yang diperoleh daripada vaksin dikesan dalam sampel kumbahan di London. Menurut kenyataan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, virus itu merupakan terbitan vaksin jenis 2 atau VDPV2, sejenis vaksin mengandungi virus yang telah dilemahkan. Virus yang dikesan telah diasingkan daripada sampel persekitaran dan setakat ini tiada kes lumpuh dikesan. Polio merupakan penyakit virus yang melumpuhkan dan boleh membawa maut, terutama dalam kalangan kanak-kanak berusia bawah 5 tahun. Ia menjadi endemik di 125 negara sejak 1988. Tiket bagi kejohanan Piala Dunia Qatar laris dijual. Menurut Jawatankuasa Penganjur, terdapat kira-kira 40 juta permintaan tiket dalam 2 fasa jualan dalam talian. Setakat ini, kira-kira 1.2 juta tiket telah terjual. 2 juta tiket akan dijual secara keseluruhan dengan 1 juta lagi dikhaskan kepada Badan Dunia FIFA dan penaja. Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.